tuturku. Amin ya rabbal alamin. Yang dihormati Ustaz Narawi bin Endut selaku Ketua Pengarah Kampus Ilim Jelebu, Barisan Kepimpinan Pegawai-pegawai JAKIM, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada Jumaat yang barakah ini kita diberikan kesempatan lagi untuk bersua dalam Quran Circle, dan kita ada 2 slot sahaja lagi, slot hari ini dan slot bulan depan. Dan Alhamdulillah, kalau sampai slot bulan depan tu maknanya kita berjaya khatamkan juzu amal. Baik. Jadi sementara masih ada lagi masa sebelum sampai pukul 10 ni, tuan-tuan boleh share dekat kawan-kawan ke dan sebagainya, sambil dia buat kerja, dia online kan sahaja dia punya handphone dia melalui Google Meet yang telah disebarkan ini. So at least telinga dia dapat mendengar sesuatu dan mudah-mudahan ada keberkatannya. Baik, saya berkongsi slide seperti biasa, cuma pagi ini agak tidak sihat, tapi saya ucapkan terima kasih kepada pihak Ilim kerana mengunci saya dengan Quran ini melalui program ini. Kalau kuliah biasa tak sihat ni dah bagi tahu dah, masjid ke surau ke tak dapat datang ni kan. Tapi ni online, dan selagi mana suara saya boleh tuan-tuan puan-puan semua dengar, insya-Allah kita sampaikan. Sebagaimana yang moderator Ustaz Amirul sebut tadi, sekiranya ada persoalan daripada tuan-puan, mohon boleh saja angkat tangan ke dan sebagainya, tanya ataupun bagi salam. Saya akan berhentikan percakapan, tuan-tuan boleh tanya terus insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, saya berkongsi slide pada hari ini. Sekejap, boleh nampak kan? Boleh Ustaz. Baik. Hari ini Alhamdulillah kita nak menyambung pada surah An-Nasr. Dan kalau sempat kita masuk surah Al-Lahab. Surah sangat yang surah antara surah-surah 10 terakhir yang menarik, yang biasanya surah-surah ini kita hafal, tapi kita nak dalami lagi makna dia dan sebagainya. Baik. Jangan lupa kita doa juga pada pagi ini untuk sahabat-sahabat kita yang mengalami musibah peperangan. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Amin ya rabbal alamin. Saya nak tuan-tuan dengar perkongsian ini dan nak bagi tahu betapa beruntungnya kita. من أعظم التوفيق أن الإنسان يوفق للحياة مع القرآن. والإمام القرطبي رحمه الله في بداية كتاب الجامع لأحكام القرآن قال مقولة بديعة، قال: ولما كان هذا الكتاب بهذه المنزلة حيث نزل به أمين السماء على أمين الأرض عزمت أن أفني فيه عمري. فكون الإنسان يوفق
كون الإنسان يوفق للحياة مع القرآن هذا من أعظم التوفيق ومن أعظم التسديد، أن يوفقك الله للحياة مع القرآن. ولما كان هذا الكتاب بهذه المنزلة حيث نزل به أمين السماء على أمين الأرض عزمت أن أفني في عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير الناس. إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال القرآن هم أهل الله وخاصته. Baik, Alhamdulillah. Sedikit semangat pada pagi ini tuan-tuan perempuan, yang mana tuan-tuan perempuan berada dalam majlis yang cukup mulia, taman-taman syurga walaupun secara online, dan apatah lagi kita sedang mempelajari Quran, mengajar dan belajar Quran. Baik, Profesor Dr. Yasir ni salah seorang imam di Masjidil Haram. Hari ini Syekh Mahir ataupun Imam Syekh Mahir Mu'aikili dia hadir ke Malaysia hari ini kan. Tak salah saya Jumaat ni dia akan khutbah di Masjid Putra. Kalau biasa orang yang dengar bacaan Imam Mekah, Imam Masjidil Haram, so dia akan dengar malam tadi dia Masjid Shah Alam. So Jumaat ni rasanya di Masjid Putra lah kalau tak salah saya. Itu antara, kalau kita Ahlul Quran, kita dengar bacaan dia, Masya Allah, boleh jiwa yang tengah serabut dan sebagainya, bila kita dengar bacaan Quran yang mengasyikkan ini menyebabkan kita menjadi tenang. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah sekalian. Baik, kita nak terus kepada Suratul Nasr. An-Nasr. Ustaz kat situ. Baik, dapatkan Quran tuan-tuan, ataupun boleh tengok di skrin. Mak baik, suara saya kurang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Baik, kita tengok tajwidnya. Saya ni secara detail lah tuan-tuan, tapi lebih kurang lah, ada yang nampak ke tak nampak ni, kalau skrin dia kecil tak apa. Kan idza za tu mad asli lah, jangan baca pendek. Idza ja tak salah lah. Idza tu harakat, idza ja mak wajib mutasil, mak wajib mutasil mesti dibaca panjang 5 harakat. Idza ja 5 harakat. Kenapa dia wajib mutasil dalam satu kalimah? Okay. Nasrullah, ra tafhim, iaitu ra dibaca tebal, tafhim baca tebal. Jangan nasrul macam tu, dia tebal. Nasrul okey. Wal alif lam qamariyah, fath kan, kita panggil ta mabsutah, dia ada angin dia sikit, fath kan. Wara'aitan alif lam syamsiah, patun nun sabdu wajibul gunnah. Wara'aitan mad tabi'i ataupun mad asli. Yada kalau qaulah sughra berada di tengah perkataan. Qululu mad asli ataupun mad tabi'i macam biasa. Fi mad asli, di mad asli. Nillah nillah, tengok yang ke-12 tarkik, itu
dibaca tipis. Fi dinillahi afwa wa asli ja ma'iwat fasabbih bihamdi dia tak ada panjang, tak ada dengung apa tu, ra, apa ni hukum ra, wastaghfir fi ra mati sebelumnya beri di bawah hukum ra, inna ma wajib hu masilah qasirah, apa ni, pendek, kana ma'asli tabi'i tawwab, dan akhiri dengan mad iwad, yang ke-23 tu. Okey, boleh nampak? Jadi ada tak sesiapa di kalangan sahabat-sahabat semua yang ingin membacakan tafsirnya? Dah lama tak dengar suara daripada sahabat-sahabat baca tafsir ni. Silakan. Boleh? Siapa? Kita ada 80 orang. Siapa baca tafsir pagi ni, saya nak bagi tahu kelebihan. Silakan. Ada siapa? Nanti Ustaz-Ustazah daripada Ilim yang take over. Rugi tuan-tuan dan puan. Saya nak sebut ni. Saya pun baru dapat tahu. Apa orang yang membaca ni. Silakan. Siapa yang sudi? Pendek saja. Siapa tu? Siapa tu? Silakan. Macam rancangan siaran langsung pula. Silakan. Saya baca lah Ustaz. Tu nak tunggu tu. Siapa tu? Orang Ilim ke? Saya. Oh, Samirul. Tak ada orang lain. Sebab dia ingat ni nak dengar je hari ni, tu yang dia orang tak on mic tu. Tak apalah. Ustaz baca lah. Surah An-Nas ayat pertama, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Mekah. Ayat kedua, dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai. Ayat ketiga, maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya dia amat menerima taubat. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Amirul. Rugi orang tak nak baca tafsir tadi. Baik, malam tadi saya bermaulid, ada jemputan. Jadi ada satu kisah yang diceritakan, perihal satu orang ni, doktor nak bedah dia, tapi dia punya blood pressure dia tak dapat, sebab dia dah berumur dan tak stabil. Jadi apa dia buat? Dia ambil kitab tafsir dan dia baca, sebab dia tak pandai baca Quran. Dia hanya baca terjemahan. Dia hanya baca terjemahan daripada satu surah ke satu surah dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Blood pressure yang doktor kata tak boleh nak buat operation sebab dia ada kanser ni, Allah izinkan. Pertolongan tu datang, Allah izinkan hanya dengan membaca tafsir maksud. Sebab saya pernah dengar yang orang membaca kisah Nabi, kitab Syama'il ke baca hadis Nabi, dia baca je. Jadi orang hari ni dia nak tengok depan mata. Itu masalahnya. Dia rasa Islam ni ataupun agama ni, pahala ni dia punya. Itu masalah. Terima kasih Ustaz Amirul. Dan saya berkongsi ni, saya harap tuan-tuan perempuan ada 82 orang ni berkongsi kepada anak-anak dan sebagainya, baca tafsir, jadikan amalan. Sebab tu ada program Quran Circle ni, nak mendidik masyarakat dan sebagainya. Baik, kita sambung pengajian kita berkaitan dengan surah ni.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Surah An-Nas, surah yang ke-110, surah Makkiyah, memiliki hanya 3 ayat. Ayat pertama cerita tentang kemenangan pembukaan kota Mekah. Ayat kedua, manusia masuk Islam berbondong-bondong, ramainya masuk Islam. Ayat ketiga, Rasulullah SAW bertaubat. Baik. Sebagaimana yang saya sebut pada sesi lepas, bulan lepas, surah ini adalah surah terakhir. Surah terakhir. Ayat terakhir, ramai orang menyatakan ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum dalam surah Al-Ma'idah. Tapi jumhur menyatakan ayat 218 adalah ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah yang diturunkan. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Itu ayat terakhir. Tak apalah, beza khilaf dan sebagainya itu normal. Tapi asasnya ialah setelah surah ini turun, maka tidak berapa lama selepas itu wafatlah ataupun meninggallah Nabi SAW. Saya maulid baru ni, saya tazkirah di Masjid Asyakirin KLCC saban tahun dah. Saya ingat dah 20 tahun dah saya tazkirah khutbah bahasa Inggeris di sana. Tapi nak jadi cerita, disebabkan bulan-bulan maulid ni ada golongan yang tak suka sambutan maulid ni, maka mereka buat satu aduan dekat media sosial. Dia tag Jawi, dia tag Jais, dia tag Jakim dan sebagainya. Golongan ni, masa saya bagi tazkirah tu, saya ceritakan tentang kelahiran Nabi SAW. Dia kata ini semua tak perlu cerita lah. Dia kata macam ni je ke kami yang membayar cukai kepada kerajaan ni. Tentang tengok golongan-golongan yang menyerang ini, cyber trooper ni, setiap kali ada sahaja ustaz-ustaz ataupun figura-figura dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Malaysia, mereka akan sentiasa memberikan komen-komen negatif, termasuk baru-baru ni yang berlaku kepada Syekh Zainul Asri dari Darsa. Bila mana anak muridnya sendiri tersalah dalam mengalunkan kasidah, menyebabkan fitnah merata, menjala, melata jadinya. Saya pun sama. Orang tu tulis sekian-sekian ni, saya kalau dia sebut nama saya saman. Kan? Kalau dia sebut nama saya tu, memang saya saman. Tapi dia tak sebut. Dia kata apa punya level penceramah macam ni. Dia tak kenal kita. Saya bila dapat nama tu, saya pun tag dia ni siapa. Ini geng-geng budak-budak yang baru nak up, yang mereka lebih kagum kepada tokoh yang pandai bercakap. Orang pandai bercakap membawa watak satu orang agamawan yang pandai bercakap sehingga menarik hati-hati orang menganggap ini adalah jalan yang benar. Tuan-tuan boleh cek, saya sebut ni, tuan-tuan boleh cek Facebook Jakim, Facebook Jawi, Facebook official yang rasmi ni, yang bila mana buat program maulid, baru ni panggil Syekh Nuruddin di Masjid Besi. Ada sahaja komen-komen negatif, komen-komen buruk dan sebagainya. Ini sama berlaku kalau kita nak ambil iktibar dan pengajaran dalam peristiwa Ifk. Ingat peristiwa Ifk ni peristiwa apa? Peristiwa bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha difitnah dengan dahsyat sehingga dituduh melakukan zina bersama dengan Safwan bin Mu'attal dalam balik daripada peperangan Bani Mustalik pada tahun ke-6 Hijrah. Tuan-tuan, kes ini menyebabkan Nabi SAW berasa hati sangat sedih apa yang berlaku dengan perkhabaran tersebut, dan tunggu wahyu untuk turun lebih daripada sebulan lamanya. Tunggu sehinggalah turunnya ayat 11 surah An-Nur. Allah Ta'ala menjernihkan, membersihkan Sayyidatina Aisyah. Ini semua dibuat oleh komplot
geng-geng penghasut-penghasut yang dipanggil Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik di Madinah ketika itu. Maksudnya apa? Maksudnya perkhabaran ataupun kita buruk orang dan sebagainya ini, dia membarah sekarang ini, tetapi dia boleh dihentikan dengan cara apa? Bila sampai kepada kita apa-apa maklumat yang kita tak pasti, kita tak tahu, kita tak perlu, jangan kongsi. Cukup sampai ke handphone tuan-tuan, nak delete pun boleh delete, biarkan saja. Jangan terlibat masuk campur. Masuk campur je, tuan-tuan tulis je, bertambahlah dosa pahala dan sebagainya. Baik-baik kita tak tahu. Ini yang zaman fitnah ni. Kita belum cakap soal zaman peperangan demi peperangan yang Nabi sebut. Tapi ini zaman fitnah ni. Nak jaga macam mana pun jaga, semua orang terkena. Terpalik. Sebab tu dia kena balik kepada alaikum bil jamaah. Baik, kita sambung tafsir kita. Surah An-Nasr yang bermakna kemenangan ataupun pertolongan. Kalau orang tu nama Nasir, penolong. Nasiruddin, penolong agama. Nasruddin, Nasaruddin, macam-macam lah sampai ke Melayu. Nama Ahmad, elok-elok Ahmad, sampai ke Melayu, Jawa, Ahmadi. Tak salah, tapi tahu Jawa. Baik. Kerana dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi apabila baginda berjaya mencapai kemenangan dan menguasai tanah suci Makkah serta melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara beramai-ramai, maka hendaklah baginda bersyukur dengan mematuhi perintah Allah yang melimpahkan rahmatnya itu, juga memohon ampun kepada Allah. Dan inilah didikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kita yang ni umatnya, apabila mendapat kejayaan hendaklah bersifat tawaddu', bersyukur, jauhi dari sifat sombong dan takabur. Inilah yang sepatutnya kita sebagai orang Islam banyakkan bersyukur atas kemenangan dan nikmat. Tuan-tuan dan puan, dalam Quran sebut hadza min fadli rabbi. Kita ada kereta sedap, kereta bagus, mahal harga dia. Ini semua kurniaan Tuhanku. Sama ada ashkur, sama ada aku bersyukur, atau akfur, ataupun aku kufur. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Surah ini juga dikenali dengan beberapa nama lain, seperti diambil daripada ayat yang pertama dipanggil surah Iza Jaa, ataupun diambil penuh ayat pertamanya Iza Jaa Nasrullah, ataupun dipanggil surah At-Tawdi', iaitu selamat tinggal, kerana surah ini isyarat kepada kewafatan baginda Nabi SAW yang akan meninggalkan dunia dan umatnya. Baik. Tengok surah ni, objektif ataupun maqasid dia, iaitu satu pemakluman dan pengisytiharan bahawa agama kita ini telah pun sempurna. Islam telah pun selesai. Perjuangan Nabi telah pun selesai. Dan bila selesai, somebody need to go. Siapa yang akan pergi? Sebab itulah, bila surah ini selesai, maka antara sahabat-sahabat yang menangisi pemergian, yang memahami maksud surah ini, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Turun ayat pertama bahawa agama ini sudah sempurna, beliau menangis kesedihan kerana tahu orang yang membawa misi ini telah pun selesai tugasnya. Contoh, tuan-tuan bekerja, tugasan tuan-tuan diperlukan, tuan-tuan kena bertugas selama 60 tahun. Habis 60 tahun, tuan-tuan tahu dah, tuan-tuan sepatutnya pension, tak perlu bekerja dah. Maksudnya selesai dah tugas tuan-tuan. Habis pension buat apa dah? Dah tahu dah, tak lama lepas itu akan meninggal. Bukan kata tak ada orang meninggal masa servis, ada. Tapi nak bagi tahu betapa
lajunya ataupun singkatnya usia dan sebagainya. Tapi ini adalah isyarat kepada semua umat Islam ketika itu, bila mana surah ini ataupun agama ini telah selesai, maka tanda Nabi SAW akan pergi. Baik. Munasabah surah An-Nas dengan surah Al-Kafirun. Panjang lebar sehingga 2 sesi kita bincang tentang surah Al-Kafirun. Sebab hari itu kita belajar, boleh tak panggil orang bukan Islam ni kafir ataupun nak kena panggil non-Muslim. Hari itu kita dah belajar dah. Kalau tuan-tuan terlepas siri tu, boleh buka Facebook, cari Ilim Jelebu. Segala rakaman kuliah-kuliah ni ada di sana, diuploadkan oleh admin. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Ilim. Tuan-tuan boleh kaji di sana. Ada juga ustaz-ustaz yang lain dengan topik-topik yang lain. Baik. Surah Al-Kafirun Allah Ta'ala sebut pada akhirnya, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami, yakni berbezanya agama Islam dengan semua agama lain. Tiada kesatuan dalam akidah. Tak boleh ukur apple dengan limau. Tak boleh, tak sama. Apple dengan durian, tak sama. Adilnya ukur apple dengan apple. Okay, it's okay. Tapi apple dengan durian, no, tak sama. Sebab kita agama yang benar. Sesi yang lepas, saya bawa video orang yang tanya ChatGPT. Ramai dah yang buat. Bukan orang tu saja. Saya tengok ada 2-3 lagi yang buat. Mereka sendiri tanya. Yang cipta ChatGPT ni orang putih. AI, teknologi ni dan sebagainya, orang putih. Tapi yang jawab tu semua Islam, Allah, Quran. Kalau tak beriman juga tak tahu nak cakap macam mana. Sebab tu kena kaji, kena belajar. Dalam surah ini pula satu iklan pengisytiharan bahawa agama kafir akan hilang lenyap dari muka bumi Makkah. Sehingga kan Rasulullah SAW telah bersabda memberitahu bahawa tidak akan berkumpul 2 agama di semenanjung tanah Arab. Sebab tu tuan-tuan tengok dekat tanah Arab Mekah, Madinah memang tak ada agama lain. Tapi yang menduka citakan kita bila di tepi-tepi dia, di Dubai, dah mula dah banner kuil, banner tokong dan sebagainya untuk meraihkan pluralism ataupun kepelbagaian agama. Yang baru-baru ni kita tengok dalam video, hancur banjir, tak pernah banjir seteruk itu, maka berlakulah banjir seteruk itu. Tuan-tuan akan fahami, sebab itulah Quran, para rasul diutuskan kepada orang Arab. Tapi maksudnya janganlah kita, ni Islam ni untuk orang Arab je, bukan untuk orang Melayu ke? Bukan. No, maksudnya kenapa Nabi SAW Quran diutuskan oleh Allah ke sana? Sedangkan tanah mereka ni ada Kaabah, ada Masjid Nabawi, ada makam Nabi, ada perkuburan sahabat dan sebagainya. Namun mereka tetap sanggup buat bangunan-bangunan tersebut yang nak meraihkanlah solidariti lah, dengan sanggup bekerjasama dengan negara Israel dan sebagainya. Sedangkan Kaabah berada di tanah mereka. Dan inilah memang perangai keturunan mereka daripada dahulu lagi. Sebab tu wajarlah sangat Nabi SAW diutuskan di sana, tapi kita bersyukur, berterima kasih kepada Nabi SAW kerana kita terpercik hidayah tersebut, dan mudah-mudahan kita akan masuk ke dalam syurga bertemu baginda. Saya ingat ayat Quran, ada ayat Quran dalam surah Al-An'am kalau tak salah saya, bila mana Allah Ta'ala menyatakan orang yang masuk syurga ni, orang pertama yang masuk syurga, bila melangkah sahaja kaki mereka ke dalam syurga, mereka akan ucapkan terima kasih kepada Allah atas hidayah yang telah diberikan. Maksudnya, siapa terkejut saya, Kak.
mereka akan ucap terima kasih kepada Allah atas hidayah yang dikurniakan. Tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dengar majlis ilmu ni ataupun bersama dalam online ni, ianya adalah satu hidayah yang dikurniakan. Tuan-tuan pergi majlis maulid, berselawat, dengar ceramah tentang Nabi, itu adalah satu hidayah yang dikurniakan. Sebab apa hidayah yang dikurniakan? Bukan semua orang dapat hidayah yang dikurniakan. Betul tak? Tapi tuan-tuan dapat hidayah yang dikurniakan ni, dan tuan-tuan nanti masuk syurga akan ucap terima kasih. Nasib baiklah hari tu walaupun sibuk-sibuk kerja, ikut kelas online mengaji, ikut kelas online Quran, ikut kelas online muamalat Islam, perfect ibadat dan sebagainya. Mudah-mudahan. Baik. Yang ketiga, surah ini juga menyatakan kemuliaan Nabi SAW dan kemenangan dan pembukaan kota Makkah dan kebenaran agama yang dibawa yang menjadi tanda isyarat kewafatan Nabi SAW. Kita tengok intisari surah ni. Surah ini mengajar kepada kita apabila mendapat apa yang kita mahu dan usahakan, apatah lagi jika kita dapat nikmat yang besar dan kemenangan, janganlah kita lalai lupa dari bersyukur dengan mengerjakan amal bakti kepada Allah. Ada orang tanya, Ustaz, kalau dapat rezeki nak buat macam mana? Kalau dapat musibah nak buat macam mana? Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, ajaban li amril mu'min. Orang beriman ni dia ajaib. Ajaib orang beriman ni. Kenapa? Apabila dia ditimpa musibah, fahuwa sabara, dia sabar. Apabila dia ditimpa rezeki, dia syakara, dia bersyukur. Maksudnya, kalau kita ditimpa musibah sekarang ni, sakit, contoh sakit, sabar. Esok dah sembuh, kan? Contoh saya tak sihat ni, minggu depan saya sembuh, contoh. Saya belanja kawan saya makan, kan? Asal-asal Ustaz belanja ni. Alhamdulillah, itu demam sikit, hari ni dah sihat, bolehlah makan sama-sama, saya belanja. Begitulah. Kat situ yang Nabi kata orang beriman ini ajaib. Tapi kalau dia sakit ke, dia sihat ke, tak pernah nak mengoffer kita belanja makan, kan? Kan? Dia ni tak tahu ni, syukur ke, sabar ke, sama je, kan? Tapi sebab tu kalau nak jadi orang beriman ni, dia ada macam tu. Apalah salah beli kuih lebih sikit, buka makan kat office, orang lain rasa lah duit gaji kita. Ini 10 tahun kerja kat situ, satu belanja abuk apa pun tak ada, kan? Nikmat itu hendaklah dikongsi. Baik. Juga minta ampun kepada Allah jika ada salah silap kita dalam mengerjakannya. Jangan angkuh dan sombong, tetapi tunjukkan tawaduk kepada Allah dalam perkataan, perbuatan dan segala tindak tanduk kita. Jangan menghina orang lain, beli kawan atau berdendam kepada orang yang tidak bersama kita dalam mencapai kemenangan itu. Ini yang Allah ajar kepada Rasulullah SAW dan juga kepada umat yang lain secara langsung agar sentiasa bersyukur. Apakah kelebihan surah ini? Diriwayatkan oleh Ibnu Utbah radhiyallahu an bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu an telah bertanya kepadanya, wahai Ibnu Utbah, tahukah engkau apakah surah terakhir yang diturunkan? Ibnu Utbah menjawab, ya, aku tahu, lantas membacakan surah An-Nasr. Lalu dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan katanya sadaqata, benar. Hadis riwayat Muslim. Kita katakan inilah kelebihan surah An-Nasr sebagai surah yang terakhir dari Al-Quran yang diturunkan dengan penuh dan sempurna. Turun penuh. Maksudnya 3 ayat tu turun sekaligus penuh. Mari kita tadabbur, tuan-tuan dan puan. Surah ini adalah tasliyah ataupun pujukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah hendak memberitahu umat Islam akan mendapat kemenangan apabila putuskan hubungan dengan orang kafir. Iaitu apabila mereka tidak mahu ikut kita, kita tinggalkan mereka. Yang ini menjadi pegangan kepada ulama-ulama, tuan-tuan. Kenapa kita nak berharap kepada orang kafir? Saya beramal dalam
undang-undang. Saya banyak melihat kepada, kalau kita tengok mahkamah sivil, kadang-kadang kes kawan-kawan dan sebagainya, kes jenayah lah, kita contoh jenayah. Ada peguam Muslim dengan peguam non-Muslim. Kita orang Islam diajar daripada kecil dosa pahala. Kita diajar syurga dan neraka. Kita diajar baik dan buruk. Tapi ajaran yang kita belajar daripada kecil ni tidak ada dalam ajaran mereka. Maksudnya, dosa pahala ni tak ada. Mereka ada hukum karma. You buat jahat, nanti you mati, you jadi haiwan jahat. Apa ni? Mereka adalah dipanggil istilah-istilah dan sebagainya. Tapi kita orang Islam tak. Kita memang ada dosa pahala seolah-olah macam markah. Sebab nak timbang di mahsyar nanti, nak kena ada markah ataupun berat amalan soleh. Hari ni berapa banyak amal soleh kita buat? Siapa yang kita tolong? Berapa ayat Quran kita baca? Berapa solat sunat kita buat? Sebab tu ada nasihat-nasihat akhir zaman ni, tuan-tuan dan puan. Ni sekarang negara Arab tengah nak perang balik. Bukan di Palestin saja sekarang ni. Di Syria, di Lebanon, di Iran, mereka semua sedang buat persiapan. Sahabat saya, anak dia mengaji kat Jordan, langit-langit di sempadan-sempadan sana, malam-malam cerah. Sebab apa? Peluru-peluru berpandu ni saling melintasi. Kan? Israel tembak ni tembak ni. Kita duduk bawah ni, la ilaha illallah. Kalau jatuh satu ni, syahid macam tu je. Lepas tu kita bersyukur duduk Malaysia, alhamdulillah. Harap-harap tak adalah peluru sesat mana, tiba-tiba sampai pula dekat Laut Cina Selatan. Sudah. Kan, gurau. Baik. Tuan-tuan dan puan, sebab tu kita tengok. Nabi memang ajar dah. Jangan percaya ataupun mengharap kepada orang bukan Islam. Ada orang tanya, Ustaz, habis orang bukan Islam tu keluarga saya, contoh. Betul. Keluarga, even though keluarga kita dan sebagainya, mungkin kita percaya lebih lagi lah berbanding bukan ahli keluarga. Tapi kepahaman mereka, akidah mereka tak sama. Tak sama. Kita ni ada hubungan silaturahim sebabkan talian darah, adik-beradik di atas dunia. Tapi kita tak sama. Bila di mahsyar kelak, kita sangat berbeza. Kita tak kenal pun siapa adik-beradik kita, ahli keluarga kita, mak ayah kita, sampailah kita nanti masuk dalam syurga, baru kita kenal. Kerana masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Sebenarnya itu yang Nabi SAW ajar kita, jangan ada kompromi dengan akidah syirik mereka. Tak boleh bersetuju sikit ke, tak boleh. Maka begitulah juga kena tegas, dan kita pun kena fahamkan masyarakat. Walaupun kita ni berbilang bangsa. Saya nak bagi penekanan ni, berbilang bangsa ni, sebab saya kata, saya tinggal dengan keluarga yang belum Islam. Mak mertua saya pun belum Islam. Isteri saya dengan anak-anak ya Islam. Tapi adik-beradik ipar kami yang belah keluarga isteri ni belum Islam. Boleh hidup, boleh bermuamalah, senyum, tanya khabar, kenduri kahwin mereka datang dan sebagainya. Tapi bab-bab akidah, bab-bab syirik dan sebagainya tak boleh. Kita tak boleh sekali. Kita tak boleh duduk sekali bincang suka-suka, tak boleh. Kita tak boleh cakap dekat, tak apalah you sembah lah apa you nak sembah. Tak boleh. Kita memang takkan setuju. Sebab kita tahu itu sesat. Tapi bagaimana nak tarik dakwah mereka kalau hidayah belum sampai pada mereka. Allah menjanjikan nikmat yang Nabi akan redha dengannya. Salah satu daripada nikmat itu adalah menghilangkan kesedihan baginda. Yang masa surah Al-Kafirun tu, Nabi sedih lah. Bila mana orang kafir buat tawaran macam tu dan sebagainya. Tetapi Allah balas pada Nabi SAW ganjaran sebagai redha dengan apa tindakan Nabi dan menghapuskan kesedihan Nabi bahawa umat
yang tidak menerima dakwah baginda walaupun Nabi telah berhempas pulas berdakwah. Institut Latihan Islam Malaysia bersungguh-sungguh dengan Ustaz Amirulnya, dengan Ustaz Norawinya, dengan Ustaz Hafizamnya dan sebagainya. Sungguh-sungguh ni buat program, buat ni, buat modul, buat ni supaya masyarakat faham tentang Islam, berdakwah. Satu hari orang tak suka. Ni tak bagus, tu tak betul, ni tak apa. Kan? Kerana proses dakwah tu begitu. Nabi bersungguh-sungguh menyampaikan dakwah, bukan semua masuk Islam. Bukan semua terima Nabi. Walaupun Nabi ni seorang yang sangat berakhlak, sangat baik. Nanti tuan-tuan tengok dalam surah Al-Lahab nanti. Surah Al-Masad nanti. Bunyilah baiknya Nabi SAW. Tapi Nabi sabar. Sebab bukan semua orang suka dakwah kita. Okay. Siapa suka, sukalah. Siapa tak suka, jangan mengata. Begitu. Dan baginda amat sayangkan dan risaukan umat baginda, dan kerana itu Nabi bersedih kalau mereka tidak menerima dakwah. Ini antara intisari dalam surah ni. Tuan-tuan dan puan, Nabi berdakwah puluh tahun secara senyap, secara terang-terang dan sebagainya, tapi ada orang menolak dakwah Nabi. Jadi itu juga menjadi pemujuk ataupun motivasi kepada kita. Tugas kita ialah berhempas pulas. Itu perkataan dia. Maknanya yang terbaik kita bagikan pada usaha dakwah ni. Sebab apa? Baginda diputuskan menyampaikan dakwah ni sehingga akhir zaman. Dan satu-satunya Nabi ataupun insan yang mendoakan supaya kita tidak masuk ke dalam neraka, sampailah Nabi wafat, pada tiap-tiap malam dia berdoa, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia doakan kat kita supaya kita tak masuk neraka. Mungkin mak ayah kita pun tak doakan kita pada setiap masa. Tapi Nabi, dia doakan kita. Tuan-tuan dan puan, sebab itulah kita kena sayang Nabi kita dengan sesungguh-sungguhnya. Sebab Nabi sangat menyayangi kita. Itu nak kena faham. Baik. Dan ini berbeza dengan Rasul yang lain yang hanya ditugaskan untuk menyampaikan dakwah kepada umat mereka. Dan kalau ada yang lakukan syirik, akan datang Rasul yang lain memperbetulkan akidah yang salah tersebut. Tapi Nabi Muhammad tidak ada Rasul lagi selepas ini. Nabi adalah Rasul yang terakhir. Maka tanggungjawab ini menakutkan baginda, sehingga baginda rasa hendak mati, ataupun rasa macam terbeban. Untuk menghilangkan kerisauan baginda ini, baginda dapat melihat ramai manusia masuk Islam semasa hayat baginda lagi. Sebab tu Allah Ta'ala nak menenangkan hati Nabi ni, supaya Nabi tengok dengan mata baginda sendiri berapa ramai orang yang akan masuk Islam secara berbondong-bondong selepas pembukaan kota Makkah. Selepas perjanjian Hudaibiyah, sepatutnya Nabi boleh masuk pada tahun tersebut untuk mengerjakan umrah dan haji, tapi dihalang. Dan pada tahun berikutnya maka berlakulah Hujjatul Wada', haji yang terakhir, dan Nabi dibenarkan masuk ke Makkah dan menawan kota Makkah dan menghancurkan berhala-berhala yang berada di sekeliling kota Makkah dan Kaabah tersebut. Ini satu kejayaan sebagaimana yang Nabi telah usahakan dalam usaha dakwah Nabi, dan akhirnya mencapai kejayaan. Sebab itu baginda wafat dengan keadaan berpuas hati kerana umat baginda ramai. Dan Nabi lain tidak dapat menikmati nikmat ini. Dan bagaimana Nabi Yaqub alaihissalam risaukan anak-anak baginda, Nabi Ibrahim alaihissalam juga, Nabi Musa alaihissalam juga wafat, sedangkan umat baginda sesat di padang. Baginda tidak dapat melihat kejayaan umat baginda, tapi Nabi Muhammad diberi nikmat melihat kejayaan dakwah baginda. Memang sebenarnya kalau hasil daripada seorang pendakwah ni bukanlah habuan
yang menjadikan kegembiraan, bukan tuan-tuan dan puan. Saya 20 tahun dulu masa bertugas jadi imam masjid, mengajar orang tua baca Quran, buat kelas kanak-kanak mengaji dan sebagainya. Bayangkan kanak-kanak yang masa tu tak sampai darjah 1, baru 5, 6 tahun. Hari ni datang jumpa, Ustaz, saya imam kat masjid ni. Oh, hari tu saya nak ambil syahadah 30 juzuk Quran. Oh Ustaz, saya nak menyambung pengajian kat Jordan sana. Oh Ustaz, saya bawa balik Universiti Madinah. Mereka jumpa kita dan beritahu keadaan mereka. Itu sudah membuatkan kita cukup rasa gembira. Kalau tuan-tuan ada pendakwah dalam ni ataupun ustaz ke ustazah, cikgu, walaupun kita ajar mereka sikit je, tapi bila dia balik, dia cerita kat kita, itulah kegembiraan bagi seorang pendakwah. Saya yakin cikgu-cikgu, ustaz-ustaz semua akan benarkan kata-kata saya. Begitu juga Nabi SAW. Nabi usaha berpapulas, bersusah payah, berdarah, berperang dan sebagainya. Hanya bila mana Allah Ta'ala nampakkan hasilnya, maka gembiralah Nabi SAW. Jadi surah An-Nas ini adalah tanda yang tugas Nabi Muhammad sudah hampir tamat, dan kerana itu tidak lama lagi hayat baginda akan berakhir. Kerana itulah Sayyidina Abu Bakar menangis kerana memahami maksud surah ini. Aisyah radhiyallahu anha memberitahu bahawa selepas baginda dapat surah ini, baginda banyak beristighfar, dan sememang surah ini menyuruh baginda beristighfar. Banyakkan bertaubat. Nabi ini tak ada dosa, tapi banyakkan beristighfar. Tanda Nabi akan bertemu dengan Allah. Nabi nak bertemu dengan Allah, kita tahu semua, dalam keadaan Nabi sakit, Nabi minta air dalam satu bekas dan dibawa oleh Aisyah. Nabi celup dua tangan Nabi, kemudian Nabi sapu muka Nabi. Nabi kata, likulli mautin sakarat. Setiap saat kematian itu ada sakitnya. Ada sakit, mana Nabi nak bagi tahu mati ni sakit. Dan apa yang Nabi buat? Nabi minta Aisyah bawakan kayu sugi Nabi. Nabi nak bersihkan gigi Nabi sebab Nabi nak menghadap Allah dalam keadaan yang sempurna. Dan tidak syak lagi surah ini memberi kesan kepada kehidupan Rasulullah. Bahagian pertama surah ini tentang perkara luar, yakni kejayaan memenangi Makkah, dan bahagian akhir pula berkenaan dengan amalan Nabi, yakni kesan dalaman. Kenapa? Kerana kejayaan yang di luar menyebabkan perubahan dalam amalan Nabi. Nanti kita akan terangkan. Maaf, baik, kita tengok ayat yang pertama. Ini tadi baru cerita pasal surah kan? Mudah-mudahan tuan boleh selesalah dengan suara saya macam ni. Baik. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan semasa engkau ini, wahai Muhammad, berjaya menguasai negeri Makkah. Allah memberikan kepadamu pertolongan, wahai Nabi Muhammad, dengan kemenangan ke atas musuhmu, dan telah terlaksana perjuanganmu untuk pembukaan kota Makkah. Kata ulama, makna dua perkataan ini, satu, memberi pertolongan nasrun, ialah kemenangan atas musuh. Kedua, pembukaan fathun, iaitu dapat menguasai negeri. Kata Imam Al-Mawardi tentang maksud nasr pula ialah Allah Subhanahu wa taala beri pertolongan untuk mengatasi puak Quraisy. Yang kedua, kemenangan kepada Rasulullah atas semua musuh yang menentangnya, dan mereka akan kalah. Yang ketiga, ada yang kata Rasulullah SAW menang atas Quraisy bila buka Makkah, dan menang atas Hawazin apabila buka kota Taif. Kata Imam Ibn Qasir rahimahullah, yang membuat kesimpulan maksud pembukaan di sini hanya satu, iaitu pembukaan kota Mekah. Ada ulama-ulama tafsirlah pembukaan apa.
pembukaan kota Mekah. Kebanyakan jumhur berkata begitu. Ini kerana kabilah-kabilah Arab lain ketika sekitar memahati akan perjuangan Rasulullah SAW membuat firasat bahawa jika baginda berjaya menguasai kaumnya sendiri iaitu Quraisy dan kota Makkah, maka sahihlah bahawa baginda adalah seorang rasul dan nabi, jika tidak dia hanya raja seperti raja-raja yang lain sahaja. Jadi sekeliling ni dah nampak dah. Siapa ni? Nabi Muhammad ni. Maknanya dia benar-benar rasul dan nabi. Maka apabila Rasulullah SAW berjaya mengambil Makkah, seluruh kabilah Arab di semenanjung tanah Arab memeluk Islam sebagaimana dalam ayat berikutnya. Kemudian tidak sampai 2 tahun selepas itu, seluruh penduduk semenanjung tanah Arab semuanya memeluk Islam dan seluruh kabilah Arab berani menyatakan keislaman mereka. Sebab tu mana ada Arab yang tak Islam. Semua Arab Islam, tapi perangai tu. Perangai belum tentu. Tapi sekarang Ustaz, ada je orang Arab kat Jordan contoh. Dia memang bagi salam, Assalamualaikum macam biasa. Tapi kalau tangan dia ada tatu salib, maknanya dia Kristian. Dan tuan-tuan kena ingat, mereka tu yang jenis dah campur-campur. Dia bukan Arab yang zaman Nabi keseluruhan di tanah Arab tu. Mereka dah berlainan. Dan apabila datang pertolongan semasa Nabi SAW berjaya menguasai, dan peristiwa tersebut, pembukaan kota Mekah itu benar-benar terjadi. Maka apabila berlaku sungguh, maka satu yang benar hanya orang yang mendustakan ini, yang tidak nampak kebenaran tersebut. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW banyakkan bertasbih, beristighfar, bertaubat, walaupun baginda tidak ada dosa, kerana baginda akan bertemu dengan Allah. Sebab tu tuan-tuan dan puan, kalau kita ada ayah atau mak yang sedang uzur, sedang sakit, ataupun siapa-siapalah kita ziarah dia yang sedang sakit, bisik kat dia, banyakkan istighfar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kalau nak sayyidul istighfar, tuan-tuan buka maksurat. Maksurat, tuan-tuan tengok kalimah-kalimah dia, dia ada tulis sayyidul istighfar ataupun penghulu segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala abduka. Sampai akhir tu, itu sayyidul istighfar, Nabi ajar. Al-maksurat ni doa-doa ataupun zikir-zikir yang Nabi amalkan. Itu sayyidul istighfar. Elok hafal. Biar mulut selalu baca istighfar, sebab kita nak mati ni dengan pattern semasa kita hidup. Kalau masa kita hidup ni jarang istighfar, ingat tiba-tiba boleh istighfar ke? Bukan marah tuan-tuan, tak ada suara. Jadi kena rajin istighfar, barulah nanti mati senang nak istighfar. Baik. Ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah. Itulah. Siapa yang tu? Terkejut saya. Tapi sebenarnya tu nak bagi tanda tu. Dah 9.59. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan, sebagai ringkasan untuk kuliah sekel Quran kita pada minggu ini, insya-Allah bulan hadapan kelas terakhir. Cuma saya akan lajukan dan akan pendekkan sebab kita nak rangkum, kita nak habiskan cerita ni sikit. Dan 3 surah terakhir, surah Ahad, surah Qul a'udzu birabbil falaq, Al-Falaq, dan juga surah An-Nas. Yang ni tuan-tuan tengok ayat kedua, kita nak ceritakan nanti. Banyak sebenarnya nak hurai, sebab tu sekel Quran ni dia bagi peluang. So saya kata dia kunci saya sangat berterima kasih. Namun mungkinlah akan datang dan sebagainya, ada ustaz-ustaz yang lebih bagus dalam penyampaiannya, silakan, tak ada masalah.
untuk menyuburkan Quran ini. Nanti kita tengok juga huraian-huraian daripada ada kisah-kisah hadis daripada surah ini. Ini yang sempat saya sertakanlah untuk program ni, insya-Allah. Jadi saya serahkan kembali kepada pihak penganjur, insya-Allah. Ya, terima kasih diucapkan kepada Piyu Razi atas penyampaian dan perkongsiannya sebentar tadi. Semoga perkongsian yang diberikan memberi kesanlah di hati kita semua. Saya boleh buka seminit atau 2 minit untuk sesi soal jawab jika ada. Tuan-tuan boleh komen di ruangan chat ataupun boleh bertanya terus kepada penceramah kita pada pagi ini. Ada soalan ke? Setakat ni dekat chatbox tak ada yang tanya. Tak ada. Belum lagi. Oh, Puan Ros dari Hospital Sibu. Masih tak jelas Tak, maaf Puan Ros, saya tak sempat tengok yang tu. Lain kali kalau tak jelas, Puan Ros keluar, masuk balik link. Kadang-kadang dia berjaya. Kalau tak ada soalan, saya rasa sampai sini saja. Suka cerita untuk saya membuat sedikit hebahan untuk berkenaan program selanjutnya, iaitu Muamalat Circle Bilik Faraid bersama dengan Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harun, iaitu Perunding Harta Pusaka dan Peguam Syar'i Terengganu pada 17 Oktober 2024, minggu depan, jam 9 pagi. Kemudian keesokannya itu Dakwah Circle Fiqh Ibadat Pesakit siri ke-10 pada 18 Oktober 2024, jam 9 pagi juga bersama dengan Ustaz Haji Muhammad Syukri Haji Ali, pengarah urusan Syukran Travel. Okey, tuan-puan, kita sudah pun tiba ke penghujung majlis. Saya mewakili urus tutor Seksyen Latihan Ilim Kampus Jelebu merakamkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada penceramah jemputan kita dan juga semua peserta yang sudah hadir pada pagi ini, iaitu Quran Circle Laman Tafsir Al-Quran siri 10 bagi siaran 11 Oktober 2024, dan juga terima kasih juga kepada pihak urus setia yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penganjuran program kita pada pagi ini. Mohon maaf juga daripada penganjur atas sebarang kesilapan dan juga kelemahan sepanjang penganjuran pada pagi ini. Kita akhiri majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi, insyaAllah.